Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, bertemu kita sekali lagi dalam bicara ilmu. Hadirin sidang pendengar yang dikasihi sekalian, sebelum ini saya nak habiskan pada hari ini ya. Beberapa minggu ini saya memperkatakan tentang teka-teki Imam Al-Ghazali dengan anak muridnya. Dan 5 teka-teki telah saya selesaikan. 5 teka-teki tersebut ya bermula daripada perkara yang paling besar, perkara yang paling berat, perkara yang paling ringan, perkara yang paling jauh. Dan hari ini yang terakhir iaitu nak sebutkan iaitu perkara yang paling tajam. Anak muridnya menjawab perkara yang paling tajam, pedang, pisau, jarum. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, perkara yang paling tajam dalam hidup ini namanya lidah. Lidah di sini bermakna alat yang digunakan untuk berkata-kata. Daripada lidahlah keluarnya perkataan. Dan daripada perkataan itulah akan singgah ke telinga dan singgah ke hati. Dan kadangkala ianya berbentuk sesuatu yang membawa kebaikan ataupun sebaliknya. Lidah adalah satu nikmat terbesar yang Allah kurniakan kepada kita. Dengannya kita dapat membaca Al-Quran, berzikir, saling menasihati, sebagainya. Namun dia dengannya pula seseorang boleh menggunakan lidah itu untuk mencela orang lain, berbohong, mengumpat dan sebagainya. Jadi lidah bagaikan pisau yang memiliki 2 mata. Dengan lidah seseorang boleh menjalin persahabatan yang erat. Namun dengan lidah pula seorang boleh meledakkan api permusuhan antara 2 teman yang dulunya bersahabat. Lidah dapat menjadi faktor utama seseorang dicintai dan lidah juga menjadi faktor utama seseorang dibenci. Lidah dapat menjadi penyebab seseorang masuk syurga ataupun masuk neraka. Oleh itu Islam amat menekankan kepentingan menjaga lidah. Maksud hadis, sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan satu kalimah yang mendatangkan keredaan Allah, namun ia menganggapnya ringan, mungkin sikit je dia sebut, kerana sebab perkataan tersebut Allah meninggikan darjatnya. Dan sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimah yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun ia menganggapnya ringan, dan kerana sebab perkataan tersebut dia dilemparkan ke api neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Banyak sekali ayat Al-Quran ataupun hadis yang memerintahkan kita untuk selalu menjaga lidah. Antaranya hadis Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhirat, maka katalah perkataan yang baik, atau jika tidak, maka diamlah. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan makna hadis tersebut, iaitu jika engkau hendak berkata, maka berfikirlah dahulu. Jika yang nampak adalah kebaikan, maka ucaplah perkataan tersebut. Namun jika nampak keburukan dan bahkan engkau ragu-ragu, maka tahanlah dirimu dari mengucapkan perkataan tersebut. Penyair Arab menyebut, jagalah lidahmu wahai manusia. Jangan sampai ia menyengatmu, sesungguhnya ia bagaikan ular. Beberapa banyak orang dikubur yang terbunuh oleh lidahnya sendiri. Padahal dulunya orang-orang pemberani takut untuk menemuinya. Menghindari perbicaraan yang tidak penting adalah salah satu ciri orang Islam yang baik. Nabi bersabda, di antara tanda baiknya Islam, seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Perkara lidah tidaklah mudah ya. Di samping kita semua diperintah untuk menjaganya, juga terdapat peringatan ancaman bagi orang yang tidak menjaganya. Dalam hadis yang diriwayat oleh Muaz bin Jabar, ketika beliau bertanya Nabi tentang amalan yang dapat memasukkan ke dalam syurga dan menjauhkan dalam neraka, Nabi menyebut tentang rukun iman dan kemudian pintu-pintu kebaikan,
Kemudian Nabi bersabda, mahukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menjaga itu semua? Kemudian beliau memegang lidahnya dan berkata, jagalah ini. Nabi memegang lidahnya dan berkata kepada Muaz, jagalah ini. Maka aku, Muaz, tanya Nabi, wahai Nabi, apakah kita semua akan diseksa dengan sebab perkataan kita? Nabi bersabda menjawab, semoga ibumu kehilanganmu. Sebuah ungkapan agar perkataan selanjutnya diperhatikan. Tidaklah manusia. Maksudnya Nabi menyebut ungkapan, semoga ibumu kehilanganmu. Maksudnya ialah nak tarik perhatian, ya, ungkapan yang untuk menarik perhatian. Kerana ada mesej selepas itu. Dikatakan dalam hadis tersebut, tidaklah manusia tersungkur di neraka atas wajah mereka atau atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Akhirnya adalah kita semua sentiasa mensyukuri nikmat lidah yang Allah kurniakan. Malah kita semua menggunakan lidah ini untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, istighfar, berselawat dan sebagainya. Dan sebahagian besar daripada kita adalah pendidik, murabbi, guru barang pasti untuk menjayakan tarbiyah menggunakan lidah. Dan kita gunakanlah sebaik yang mungkin untuk memberi nasihat, memberi bimbingan, memberi semangat, memberi motivasi. Kesemuanya itu bertitik tolak daripada lidah. Dan lidah yang bagaimana yang boleh dimanfaatkan perkara ini? Jawapannya lidah yang berpunca daripada hati yang bersih, berpunca daripada pemikiran yang positif, berpunca daripada satunya seseorang hasrat untuk nak melihat orang lain menjadi baik, ataupun perjuangan untuk membawa kebaikan kepada anak murid, terutama untuk kita nak seru anak-anak pelajar kita agar membuat perkara yang makruf dan meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Dan barang diingat juga bahawa ancaman di dalam Al-Quran kepada orang yang mengumpat, orang yang mengeji, ya, dalam ayat-ayat, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran, dan dijanjikan seksaan yang berat kepada perkara tersebut. Oleh itu marilah sama-sama kita menjaga lidah kita. Begitu juga dengan lidah ini kita boleh memujuk rayu. Dengan lidah kita boleh berinteraksi dengan hikmah. Dengan lidah kita boleh berbicara dengan terbaik. Gunakanlah saluran-saluran ini untuk menyelesaikan konflik, untuk memujuk orang berubah, untuk menyeru kepada kebaikan. Bertuahlah seorang insan yang pandai menjaga lidahnya. Mudah-mudahan ianya memberi kebaikan kepada kita sekalian dan insya-Allah sama-sama kita manfaatkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi